Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera adik-adik semua. Okey, bertemu lagi kita di sesi PDPR untuk murid-murid tahun 5 ya. So hari ini cikgu akan mengajar ya anu dalam darab. Okey, anu dalam darab. So pastikan adik-adik tahun 5 ya. Dan juga boleh juga tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 juga bersama dengan cikgu untuk belajar anu dalam darab. Okey, jom bersama dengan cikgu. Jom kita. Adik-adik, hari ni cikgu nak ajar tajuk ya. Tajuk untuk tahun 5 ya, matematik, iaitu tajuk anu dalam darab. Okey. Mari kita lihat apakah standard pembelajaran pada hari ini. Okey, standard pembelajaran ialah 1.8.1 menentukan nilai satu anu bagi ayat matematik darab melibatkan satu kali pendaraban dengan hasil darabnya hingga 1 juta. Okey, jom kita. So, apakah itu anu? Okey, sebelum ni mungkin adik telah belajar ya, masa tahun 4, adik dah belajar apakah anu ya. Anu tu sebenarnya adalah daripada perkataan bahasa Inggeris unknown. Okey, unknown. Okey, lepas tu unknown tu sebenarnya nilai yang kita tak tahu, nilai yang tidak diketahui. Okey. Lepas tu dia ditulis dalam pelbagai bentuk simbol atau huruf. Okey, contohnya boleh buat bentuk simbol bintang, bentuk simbol segi empat tepat, bentuk bulatan ataupun boleh berbentuk huruf Z, X, Q, R ke, suka hatilah T kan. Okey, tapi yang biasanya adik pernah tengok dalam soalan-soalan matematik apa dia? Ya, bentuk segi empat tepat ataupun kotak lah. Itu yang biasa kita tengok. Okey, contohnya adik-adik, cikgu nak bagi contoh lah macam mana yang dikatakan anu tu. Mari kita tengok. Kita tengok contoh ya. Okey, kita tengok contoh. Okey, contohnya katakanlah sebab sekarang ni cikgu nak bagi yang untuk, sebab ini anu dalam darab, so cikgu bagi soalan yang berbentuk darab lah ataupun bahagilah. Okey, contoh cikgu bagi darab. Contoh katakan 1 darab anu. Anu ni berbentuk kotak. So jawapannya 2. So apakah jawapan anu tu yang kita tak tahu tu? Boleh teka tak adik-adik? Ya, 2. Tapi nombor kecil kita boleh teka. 1 darab 2. Jawapan dia 1 darab 2. Inilah yang tidak diketahui tu nombor tersebut. Itulah dikatakan anu. Okey, macam mana boleh dapat anu? Okey, kalau kita tengoklah kan, kalau sebelum ni cikgu pernah ajar anda kan, kalau kita nak tahu apakah jawapannya, dia selalunya darab ni kawan dia siapa? Darab kawan dia adalah bahagi. Jadi bila kita tengok sini anu yang tidak diketahui, okey, cikgu padam dulu lah, konon tak tahu dia ni dalam dia. Okey, tak diketahui. Jadi kita akan susun balik. Kita akan susun ayat matematik ni supaya anu ni ataupun kotak ni sebagai subjek utama. Betul tak adik? Kotak, lepas tu sama dengan biar ada seorang-seorang kat situ. Okay, lepas tu yang nombor ni tadi, 1 darab ni, 1 ni bila nampak ni simbol darab, lepas tu ni 1 kan. Cikgu dah kata kalau darab dia pergi bawa ke sana, dia akan jadi bahagi. Dia bertukar. Bertukar macam transformer. Okay, jadi dia akan bawa 1 ni ke sana, tapi simbol darab tadi berubah, operasi dia berubah daripada darab menjadi bahagi. So anu tadi, anu sama dengan yang ada dekat rumah sebelah tu, seberang sungai ni, kita katakan seberang lah. Sama dengan ni kan, saja nak bagi ingat kan. Okey, sama dengan maknanya kita stick yang nombor asal kat situ 2. Okey, so 2 simbol darab ni bawa sana, dia akan jadi bahagi. 2 bahagi dengan 1. Okey, sebab tu 2 bagi 1 berapa adik-adik? 2 bahagi 1 2 biji gula-gula nak bagi seorang, berapa dapat? 2 jugalah. Sebab itulah tadi soalannya 1 darab berapa dapat 2? 1 darab 2. Okey, itu sebenarnya konsep dia lah adik-adik ya. 1 darab 2 sama dengan 2. Jadi itu disusun semula. Tapi sekarang
Ya, kadang-kadang ada yang adik-adik masih tak faham macam mana nak ubah kan, dia confuse. Okey, sekarang cikgu nak perkenalkan satu inovasi lah ya daripada rakan cikgu. Okey, dia buat segitiga permudah anu. Okey, nama dia apa adik-adik? Nama dia segitiga permudah anu. Segitiga permudah anu. Apa dia segitiga permudah anu? Tengok. Dia berbentuk segitiga. Okey, adik tulis macam tu. Adik boleh lukis segitiga tu. Lepas tu adik letak bulat atas di puncak tu dan juga kiri dan kanan. Lepas tu adik akan tulis simbol bahagi dan di bawah dia antara dua bulatan tu adik letak simbol darab. Itu yang dinamakan segitiga permudah anu. Okey ya. Selain daripada nak guna cara yang cikgu ajar tadi lah. Sebelum ni cikgu ajar kita pindah seberang sungai tu kan. Okey, faham ya adik-adik? Okey, so mari kita teruskan belajar apakah itu segitiga permudah anu. Boleh adik-adik? Ya. Okey. Kita tengok soalan ni ya, contoh soalan anu dalam darab. Situasi dia. Ada 5 balang ikan. Okey, 5 balang ikan nampak tu 1 2 3 4 5. Okey, dalam satu balang tu ada berapa ekor ikan? Ada nampak tak? Mesti nampak kan? Ada 7 ekor ikan. Setiap balang ada 7 ekor ikan. Nampak ya? 1 2 3 4 5 6 7. Okey, jadi soalan dia jumlah ikan ialah M ekor. Dia kata M ekor. Kita tak tahu M tu berapa ekor tu dalam semua jumlah ikan untuk 5 balang tu berapa ekor ikan. Sebab tu dia buat anu ni. Okey, so jumlah ikan ialah M ekor. Cari nilai M. Cari nilai M. Itu M tu dia buat tukar. Biasa kita pakai kotak, sekarang dia nak tukar pula lah. Pakai huruf pula ya. Pakai huruf, dia guna huruf apa? Huruf M. Kan? Okey, huruf M. Okey, jadi ada tengok sini huruf M. So nampak kan huruf M? Okey, M kan. So sebab tu dia buat ini direct je lah 5 darab 7. Sebab apa? Ada 5 balang ikan. Ada satu balang ada 7 ekor ikan. So 5 darab 7 jawapannya apa? Ini senang kan? Sefir 5 adik-adik ataupun sefir 7. Terbalik pun boleh 7 darab 5 ataupun 5 darab 7. M tu dijadikan sebagai subjek utama. Jadilah M. M sama dengan 5 darab 7. M sama dengan 35. So nilai M ialah 35. Okey, itu cara dia nak menentukan anu tu lah. Kan? Senang kan? Okay, itu yang senang lah. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Jadi tengok contoh seterusnya. Soalan A kan. Hitung nilai H. Hitung nilai H. Okey. Jadi kalau untuk soalan ni dia direct je lah. Kan macam yang tadi soalan tadi. 2 darab 9 H. Ni adik mesti tahu. Sefir 9. Okey. Sefir 9 ingat lagi tak? Sefir 9 ataupun 9 darab 2 pun boleh terbalik kan? Okey, kalau sefir 9, kalau adik masih ingat lagi tak? 1 darab 9, 9. Betul tak? Okey, kalau adik ingat kan dia macam ni. 9, 8, 7. Ingat tak? Tu cikgu cuba ingatkan balik lah. So, bila ni kan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sifar kan? Lepas tu sini akan dia naik ni daripada 9 lah. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Okey. Okey. 3. Ni betul tak? Cikgu dah sini pula. 2, 1. Jadi jawapannya apa dik? 2 darab 9 adalah 18. Ni dia punya darab lah. Okey. So dapat tak? 18. Nampak tu kan? 18. So 2 darab 9 adalah jawapannya 18. So H adalah jawapannya adalah H sama dengan 18. H ni kita namakan anu lah. So kita jadikan H tu, kalau kita terbalikkan macam cikgu bagi contoh tadi kan. Contoh tadi maknanya kita buat macam ni lah. H 2 darab 9. Kita terbalikkan. Sebagai kita nak jadikan H tu biar di kiri sebagai subjek utama. So H sama dengan 18. Okey, sebab ini direct soalan dia, kita tak perlu lagi gunakan segitiga permudah anu. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Ini mungkin melibatkan segitiga permudah anu sebab anunya berada di hadapan. H susah benar nyebut. H darab dengan 7.
Okey, cara nak gunakan segitiga pemuda anu, seperti biasa adik lukis segitiga ni. Lepas lukis, adik tulis simbol bahagi di atas, simbol darab di bawah. Okey, kita masukkan. Nampak tak? Simbol mana ni? Sekejap ya. Ambil pensel saat. Okey, simbol ni nampak? Kita tukar pen. Simbol H ni darab kan? H darab 7. Kat mana kita nak letak H tu? H darab 7. Kita mesti berdasarkan soalan tu. H darab 7 mesti letak di bawah. H darab 7. Nampak tak? H darab 7. So yang ni mana nak letak? Letaklah di sini. 105. Macam tu. Okey, faham tak adik-adik? So lepas kita dah masukkan dalam segitiga permuda anu ni tadi, barulah kita tulis balik ayat matematik yang telah disusun. Nak jadikan H tu sebagai subjek utama di depan, ya. Di depan macam cikgu cakap tadi, H tu jadikan depan. H sama dengan, dia mesti satu je dia huruf kat depan tu. Tak ada campur dengan huruf lain, ya. Dia tak campur dengan nombor lain sebab H tu sebagai anu, simbol kan, ataupun huruf lah. H sama dengan, kita ambil nombor ni, kita dah letak H ni, kita ambil nombor ni. Nampak nombor 105 bahagi 7. Jangan buat 7 bagi 105 pula. Kita mesti ambil daripada atas. Mestilah nombor besar, ya, bukan nombor kecil bahagi dengan nombor besar. So jawapannya, ayat matematik yang baru adalah 105 bahagi dengan 7. Macam tu. Okey. Lepas tu barulah kita selesaikan. Okey, 105 kita buat dalam bentuk lazim. 105 bahagi 7. Okey, tengok survey. 10 bagi 7 ada tak adik-adik? Tak ada. Kita ambil apa? Ambil 7 kan? 7 bagi 7, 1. Lepas tu kita tolak. 10 tolak 7, 3. Bawa turun 5 jadi 35. So 35 bagi 7? Ya, 5. Dapatlah. Berapa jawapan dia? Ya, jawapannya H sama dengan 15. Inilah jawapan dia yang kat atas ni. Okey. Penuh lah tu. H sama dengan 15. Okey, jadi anu yang kita dapat, anu tu kita dapat 15 lah. Senang tak? Senang tak guna segitiga pemuda anu? Senang kan? Okey, bagus. Okey, kita pergi soalan seterusnya, ya. Okey adik-adik, kita teruskan soalan. Untuk soalan C dan D, hitung nilai H. Okey. Jadi sebelum kita nak mulakan, kita kena lukis dulu segitiga permuda anu. Okey, segitiga permuda anu. Kita buat simbol segitiga macam ni. Lepas tu kita letakkan simbol bahagi dan darab di bawah. Okey. Lepas tu barulah kita masukkan apakah nombor-nombor di dalam segitiga permuda anu tadi kan. Okey, so kita tengok ya. Macam mana dia tengok. Okey, jadi 50 darab H. Kita tengok sini 50 darab H kan. Kalau kita tengok sini, dia darab, simbol darab mesti bawahnya darab. Jangan letak di atas pula sebab sini bahagi. So 50 darab H. So letak sini 50 lah. Macam kita tulis rumi lah daripada kiri ke kanan bacanya. 50 darab H. Okey, so jawapannya 20,000. So letak sini 20,000. Tak cukup sebab bulatan kecil kan, tak kisahlah. Okey, lepas tu barulah adik-adik buat ayat matematik yang baharu, yang telah disusun semula, di mana H tu sebagai subjek utama. Yang pertama depan-depan di belah kiri, H sama dengan, nampak ni, H satu je. Anu tu duduk seorang-seorang je kat situ. Dia tak bercampur dengan apa-apa nombor. Jadi bila H ni, H sama dengan apa? Kita tengok dekat segitiga pemuda anu tadi, 20,000 bahagi 50. Pastikan baca pada atas ke bawah. Tadi kita baca kiri ke kanan. Lepas tu kita baca dari atas ke bawah. 20,000. Okey, 20,000 bahagi dengan 50. Sebab apa baca daripada kiri dan kanan? Ikut logik pun takkan baca daripada atas ke bawah, ikut logik takkan kecil nak bagi besar kan adik-adik? Mestilah besar bagi dengan kecil. Okey, sekarang adik tengok 20,000 bahagi 50. Bila tengok sini sifar hujung ni boleh potong lah, siap-siap, tak ada masalah. Okey, lepas tu adik buatlah dalam bentuk lazim kat tepi ya. So 20,000 2,000 dah tinggal, dah potong satu kan. 2,000 bahagi dengan 5. Tengok sifar 5. Okey, 2 bagi 5 tak boleh kita baca berapa adik-adik? 20. So 20 bagi 5 jawapannya 4.
Okey, so 20 tulis balik. Lepas tu tolakkan sifar-sifar. Lepas tu bawa turun sifar. Semua ni sifar. Bila sifar senang je kita letak saja sifar di atas. Dapatlah jawapannya apa adik-adik? Ya, H sama dengan 400. Itulah jawapannya. Mudah kan? Okey, mudah. Okey, seterusnya kita pergi pula soalan D. Okey, soalan D, 13 darab H. H sekali lagi di tengah. Sama dengan 65,260. Seperti biasa adik-adik. Kita buat apa? Segitiga permudah anu. Okey, lepas tu kita letak simbol. Bahagi, bawahnya letak simbol darab. Lepas tu barulah kita masukkan nombornya. Masukkan nombornya. Ya, masukkan nombornya. Nombornya 13 darab H. Kat mana nak masuk? Ya, di bawah lah. 13 darab H. Nampak tu? Jawapan dia 65,260. Okey. Jadi sekarang kita bina pula ayat matematik yang baru. Tulis balik H. Jadikan subjek utama. Sama dengan apa? Dia punya ayat matematik yang baru. 65,000. Yang besar atas dulu baca. 65,260. Bahagi dengan 13. Okey, survey 13 kena buatlah adik-adik. Macam mana buat survey 13? Kita buat survey kahwin. Survey 13 kahwin dengan survey apa tu? Survey 1 dan survey 3. Okey, survey 1 kita buat kat mana? Buat sini. Survey 1, survey 3. Dapat survey 13. Okey, nampak ya? Survey 1 senang takkan tak tahu 1, 2, 3 kan? Okey, 1, 2, 3, 4. Kita buat sikit dulu. 3, 6. Ni kita tulis balik sekejap ya. Okey, ni 3 lah. Bukan ni. Okey. So, 3, 6, 9, 12. Okey, gabungkan. Survey 13 pula jadi 1, 3 jadilah 13. Okey, ni 26. 39. Okey, ni ada 3 digit kan? 3 digit. Ni tambahkan. 4 tambah 1, 5. So, 52. Okey, betul tak adik? Okey, sambung lagi. 5. Kalau kita buat 5, 5 berapa pula? 3 dan 5, 15. Okey, 5 tambah 1 ni 6. 65. Okey. Barulah kita buat bentuk lazim. 65,260 bahagi 13. 13 tadi dapat. Okey, kita baca 6 tak boleh. So, kita baca 65. Ada tak 65? Adalah 65. 65 bahagi 3 berapa? 13 berapa adik? Nampak tu. 65 bahagi dengan 13. Nampak tu kan? Ada kan 65 ni? 65 yang ke berapa? Yang ke 5. So, 65 bahagi 13 ada 5 lah. 5. Tolak. Lepas tu, kita bawa turun 2. 2 bagi 13 tak ada, jadilah sifar. Naik atas. Lepas tu, kita gabungkan dengan 2 selagi nombor 26. Ada tak 26? Ada ni 26. 13 darab berapa 26? Darab dengan 2. 13 darab 2, 26. Habis. Bila sifar, jadilah sifar di atas. So, dapatlah jawapannya kan adik-adik? Senang saja. Okey, jadi H sama dengan 5,020. Itulah jawapannya. Mudah kan? Senang sangat. Okey, habislah untuk soalan bagi anu dalam darab. Okey. Okey adik-adik, terima kasih kerana terus mengikuti sehingga hujung kelas cikgu. Cikgu ucapkan berbanyak-banyak terima kasih sekiranya adik masih belum memahami apa yang cikgu ajar pada hari ini, iaitu tajuk anu dalam darab dan anu dalam bahagi. Bolehlah tonton semula video ini. Okey, dan sekiranya adik suka dengan video ini, silakan like dan share kepada rakan-rakan yang lain. Dan jangan lupa untuk menekan butang loceng sebagai notifikasi untuk mendapatkan video-video daripada cikgu yang seterusnya. Okey, siapa yang masih belum subscribe channel cikgu, silalah subscribe ya, sebagai tanda sokongan untuk cikgu. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sehingga kita berjumpa di lain masa, di lain ketika, jika ada umur, ada rezeki. Okey, itu sahaja adik-adik. Bye bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. 2, 3